Hadis ini hak bukan dalam Muslim ada tambahan. Imam Nawawi kata riwayat dia ada juga, tapi hak dalam Muslim tu tak ada. Hak dalam tidak Muslim, luar Muslim, misalnya dalam Abu Daud ada tambahan. Tambahan ke mana? Fa idza fa'alta dzalik faqad tammat salatu. Bila engkau telah buat sekadar tadi, maka sudah sempurnalah sembahyangmu. Imam Nawawi kata apa? Lakin hadhihi ziyadah laysat sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambahan ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu komen Imam Nawawi. Syaukani berkata dalam Nailul Awtar, adapun hadis Ibnu Mas'ud, Baihaqi dalam Khilafiyah, dia kata mana? Hadis itu seperti syar yang ganjil daripada pendapat Ibnu Mas'ud. Hak ni hak ganjil kata dia. Sebab apa dia menganggap hak ni hak ganjil? Kerana kebanyakan anak-anak murid Hasan bin Hur tidak ada menyebut tambahan ini sebagai kata-kata Ibnu Mas'ud. Tidak, yang terpisah daripada hadis. Sekali masuk campur dengan hadis itu pun tidak juga. Hanya yang meriwayatkan gini ni Abdurrahman bin Thabit daripada Hasan. Abdurrahman bin Thabit daripada Hasan. Hak tu saja. Hak ada tambahan ini. Jadi dia masuk ni di akhir hadis itu mengikut fi qauli aktsari ar-ruwat anhu. Syababah bin Sawwab meriwayatkan hak ni kata-kata Ibnu Mas'ud ni terpisah daripada hadis hak asal. Sebab itulah makna tak kemah kata dia. Tetapi Syekh Khalil Ahmad Saranpuri ni dia jawab apa dia tu panjang lah pula. Dia kata hak dakwaan hak ni hak kata-kata tadi tu, bahawa itu kata-kata Ibnu Mas'ud, yakni hak lafaz itu mudraj minar rawi. Dalam istilah dia panggil mudraj minar rawi, itu tidak ada dalil. Hanya dakwaan semata-mata, tidak ada dalil. Hak hadis ni hak asalnya, kalau tidak ada sebut, tak ada jelas dalil, maka kita kena kata hak Nabi kata lah. Moga duk tengah ayat Nabi kata. Hak ni pun serupa dengan hak Nabi kata juga. Kita kira hak Nabi kata lah kata dia, kecuali ada dalil bahawa hak ni tidak Nabi kata. Jadi orang lain kata dalilnya sebab perawi tadi tak ramai lah. Hak riwayat lagu tu, hak lain-lain tak ada riwayat tambahan tu. Tak ada riwayat tambahan tu. Khattabi sendiri syok kata dia tentang hadis ini marfu' ke mauquf. Dia kata ulama berselisih pendapat tentang hak ni. Adakah ini kata-kata Nabi ataupun Ibnu Mas'ud? Kalau ini sahih sebagai yang marfu', maka ini menunjukkan bahawa selawat kepada Nabi dalam tasyahud itu tidak wajib. Khattabi itu mana dia Syafi'i, Khattabi itu. Jadi dia pun dia tidak pasti juga. Dia tak berani nak kata juga. Hak ni dengan yakin bahawa hak ni hak Ibnu Mas'ud kata. Dia tidak yakin. Boleh jadi hak Nabi kata. Itu dia. Begitulah. Orang-orang Hanafi dibahas lah pula. Jadi bahas-bahas tu maknanya kesimpulannya. Bila bahas-bahas tu maknanya masih boleh hak ni dijadikan hujah dalam fiqh, dalam hukum. Bila gitu orang lain tak sepakat pun kita nak pakai boleh. Gitu kesimpulan. Dia jawab Imam Nawawi kata ini mudraj. Misalnya Ibnul Humam dalam Syarah Hidayah tu dia ada syarah. Dia kata, Imam Nawawi kata ittafaqal huffaz ala annaha mudrajah. Hafiz hadis sepakat mengatakan bahawa hak perkataan tadi itu perkataan Ibnu Mas'ud masuk celah. Dia katakan kalau ia pun hak tu kata-kata Ibnu Mas'ud, kalau kita terima pun paling tinggi bermakna hadis ini mauquf, berhenti sekat Ibnu Mas'ud. Hak lain-lain sahih belakang molek sanak dia tak ada gapo. Paling tinggi dia mauquf. Hak mauquf di sini dalam bab ni kalau kita perhati mauquf fi hukmil marfu'. Sebab tak kan Ibnu Mas'ud nak kata mengikut pendapat dia sewena-wena gitu. Mesti dia tahu daripada Nabi. Jadi kalau mauquf fi hukmil marfu', serupa marfu' juga. Dia bagi ikut tu.
Lepas tu banyaklah bahas ini. Ada yang mengatakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Imam Tirmizi kata sanadnya laisa isnaduhu bidzalikal qawi, sanadnya tak kuat. Perawi-perawi dia tu tidak tetap dalam mengemukakan sanad dia. Jadi mana bila Imam Tirmizi kata gitu, dia nak isyarat pada sanad dia tu tidak sahih lah. Sebab apa? Sebab dalam sanad tu ada Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, orang Afrika. Sebahagian ahli ilmu mengatakan dia dhaif. Tetapi Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab dia kata innahu dhaifun bittifaqil huffaz. Abdul Rahman ni dhaif dengan ittifaq hafiz hadis. Imam Nawawi kata wa fihi nazar. Dia kata Ibnul Humam, hak Imam Nawawi kata sepakat hafiz hadis itu boleh dipertikaikan. Tak kena tu Imam Nawawi kata lagu tu. Sebab apa? Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um ni bukan sepakat supaya Imam Nawawi kata. Ada hak kata dia dhaif, ada hak kata tidak. Hak kata tidak tu Zakaria As-Saji misalnya, Ahmad bin Saleh Al-Misri, Yaqub bin Sufyan, dia kata la ba'sa bihi. Yahya bin Ma'in, dia kata laisa bihi ba's. Ni orang kuat-kuat ni. Ni tidak hafiz kau ni. Macam mana? Jadi maknanya ada khilaf. Ada khilaf. Sebab itulah dalam Mizanul I'tidal dia sebut Imam Bukhari kata dia ni boleh diterima dan tidak memasukkan Abdul Rahman ini sebagai perawi dhaif. Begitu juga Ishaq bin Rahawai kata, saya telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata Abdul Rahman bin Ziyad thiqah. Maknanya perawi ini masih lagi khilaf ulama, tidak sepakat. Kalau Imam Nawawi kata sepakat tu dipertikaikan oleh ulama lain. Dipertikaikan. Dia marilah orang ni kata dhaif, hak ni kata tidak dhaif. Gitu. Begitulah hal lain-lain lagi ada lagi. Lepas tu dia kemuka lagi bukan ittirab. Ittirab lagu mana? Ittirab ni dia perawi tu riwayat tidak sama. Sedangkan dia mari sini beberapa orang perawi ni serupa. Ittirab lagu mana lagu ni? Tidak ittirab lagu tu. Sama ada pada sanad dia ke pada matan dia ke, tidak ada ittirab. Dengan sebab itulah orang-orang Hanafi dia kata hadis-hadis ini gabung semua ni boleh jadi hujjah di dalam hukum. Dan Imam Abu Hanifah pegang lagu tu. Orang lain tak setimur, biasalah hak tu. Memang ada khilaf sama. Jadi hak tak setimur tu sebab apa? Sebab dia kata hadis ni tak berapa kemah lah. Tak berapa kemah. Gitu. Jadi orang hak timur dia kata kemah, cukup dah syarat dia. Boleh dah kita nak buat panduan dalam hukum, boleh dah. Gitulah benda khilaf. Jadi hak semolek Yaakob mana-mana pun selawatlah, bacalah perhabis tu. Moga banyak ada hadis-hadis hak lain hak sahih juga. Jadi kita buatlah. Cumanya kita belajar hadis ni salah satu apa nama ni maksud dia ni kita nak tahu khilaf tu. Kan Abu Daud ni maksud dia ni dia ayat dia mari ni dia nak ayat ni punca khilaf ulama. Mana dalil masing-masingnya? Ni dalil dia. Ada dalil lah. Hak jadi khilaf tu mana dalil dia? Ni dalil dia. Itu tujuan. Jadi kalau mengaji Abu Daud kita tidak royak khilaf-khilaf tu, apa faedah? Nak nampak mana? Jadi kena royak. Itulah. Jadi khilafnya hadis tadi. Situ khilaf. Jadi bila kita tahu khilaf-khilaf ni, kita bersikap terbuka lah. Jadi orang tak serupa dengan kita, tak serupa dengan kita, baju dia tak serupa dengan kita, dia pakai baju hijab misalnya, kita kata dah, kita marah ke dia, tak boleh lah. Nak suruh dia pakai seperti kita juga misalnya, tak sah lah lagu tu. Masing-masing lah. Jadi kita bila kita tahu belajar ni, kita jadi bersikap terbuka. Kita pun tahu bahawa imam-imam besar ni masing-masingnya dia ada dalil. Cuma orang lain tak setimur tu adalah cara-cara kaedah dia. Biar ke dia lah. Hak ni nak timur, dia ada jalan dia. Dia kalau kita gigi nampak memang sungguh ada jalan sungguh. Lah bagi dia nak pakai tu biarlah.
Gitu. Jadi kalau hak sampai peringkat ni supaya selera masing-masing lah, supaya selera masing-masing. Jadi kita tak boleh kata apa-apa yang tak makan hak ni ya.